Pak, kita kembali lagi untuk Sarapan Pagi yang kita siarkan secara langsung ayam pandang frozen. Dan salah satu menu terkejut. salah satu menu yang ketika ini memang yang nanti satu barrel. Betul. Dan ianya menjadi satu makanan yang boleh dikatakan healthy lah. Betul, dan kebiasaannya kita ini akan mudah melihat ya makanan ini ataupun sebagai contoh lah ya, ayam pandan ini kebiasaannya pada musim puasa saja. Bulan puasa ada tu berjual-jual di gerai-gerai ya. Tapi kepada habis kita di mana jua habis kita berada ataupun kalau ada teliur, sebenarnya bila-bila pun boleh sebenarnya habis kita memesan ya ayam pandan ini. Jadi untuk pagi ini kami bawakan. Jadi kita ini akan bersama narasumber tani, salah seorang pengasas. Jadi bersama Puan Siti Mardiana Haji Muhammad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Okay. Jadi Mama akan bertanya nih dengan ayam pandan frozen ini. Betul. Ingin mengetahui ayam pandan, memang kami ketahui kebiasaannya dibuat pada awal 7 ataupun hari 7 dan juga disajikan, dimasak terus. Tapi yang uniknya untuk pagi ini ayam pandan sejuk beku. Bagaimana Puan mungkin dapat kongsikan idea yang terhasil daripada pengurusan tersebut? Okey, penghasilan idea ni sebenarnya dari adik saya pulang sebenarnya. Kan waktu tu untuk mendapatkan ayam pandan ni waktu puasa kan. Betul. Waktu puasa kan, jadi macam payahkan tani kan dapat waktu hari biasa tu lah. Betul. Jadi saya menghasilkan dan mencuba kan selama 13 kali try and error. Kali ke-13 tu baru tersukses dengan rasa yang masa ni yang saya membuat lah. Ya ada dua, berapa rasa ni? Ya ada dua, biasa sama padas. Okey. Jadi dari tahun bila ianya? Dari tahun 2017. 2017. Kalau 2000. Cuba kira dulu Man, 2017 berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Belum. Lebih kurang 7 tahun ya? 7 tahun, lebih kurang 7 tahun. Jadi dalam masa 7 tahun itu, macam mana antara cabaran untuk menghasilkan ayam pandan frozen ini? Cabarannya banyak, beberapa peringkat-peringkat. Jadi macam contoh macam ni kan, macam ayam pandan frozen ni kan dikomersialkan. Jadi dengan packagingnya meminta khidmat nasihat dari Jabatan Pertanian Agri Makan. Jadi macam saya mau ayam pandan ni dikomersialkan secara besar-besaran lah di supermarket di Brunei. Baik, itulah terhasilnya ya idea berkenaan mengenai dengan ayam pandan frozen. Mungkin dapat Puan kongsikan di awalnya bagaimana perlunya ada research ataupun perlu ada kajian, bagaimana cita rasa orang Brunei ke tani dan juga sebagainya. Jadi turun naik ya perniagaan berkenaan, mungkin dapat dikongsikan. Turun naik dari permulaan saya berjual dari pakai tray saja yang sudah masak. Jadi dari sedekah sebenarnya. Saya membuat ni untuk adik saya, dan ada satu majlis family kan, macam perlindungan tu minta nyorang kata ni kalau majlis kan selalu ada family tadi ada buah tangan bawa kan. Jadi aku ada ekstra lah ayam pandan ni untuk bawa, okeylah sedekah saja. Jadi dari sedekah itulah macam orang mengenal ayam ni siapa yang buat, berapa jualnya kan, aku pindah jual. Cuba jualnya kan, macam kami willing, macam aku mau balinya barang ni kan. So dikira okey, macam dibuat satu tray, per tray lah RM10 satu tray waktu tu. And then sudah dorang mau ada customer requestnya ada frozen kahnya kan. Aku frozen belum ada yang aku kan. Ya, aku boleh buat frozen lah, aku mau makan panas-panas. Jadi dicubalah dibuat frozen. Dan buat packaging yang mula tu bukan packaging ni, yang transparent lah mula-mula tu. Jadi dari sana macam ada pernah satu hari saya jumpa, saya begas pelatih pusat pengguna belia kan, macam saya jumpa pegawai pelatih, dia komen macam packaging itu kurang menarik lah ya kan. Jadi dari sanalah komen orang saya membagi semangat dari komen orang itu, walaupun yang negatif tapi saya menerima dalam cara positif untuk membangun orang, memperbaiki produk saya. Jadi dari komen pegawai pelatih itu pun saya usahakan. Macam saya jumpa bagian Jabatan Pertanian, Agri Makan, dia mana nasihat orang macam mana. Waktu tu belum ada pengalaman lah dari packaging yang masa ni. Jadinya mesti kau macam mesti dayang buat nutritionnya, mesti ada barcode-nya, logonya. Di itulah macam proses satu
nyorang setiap langkah tu nyorang ada caranya lah. Ada masalah cuma ni masalah A, selesainya A juga ya. Jadi dari durang lah yang bagi nasihat nyorang supaya packaging ini nyorang ianya diterima nyorang, kalau orang lihat pun Brunei punya kan ni. Okey, upgrade sudah Brunei punya ni ya. Jadi macam satu kebanggaan lah jual lah. Jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan di belakangan ni lah ada cara-caranya untuk memasak ataupun ianya boleh digoreng, boleh dikukus ataupun melalui microwave yang baruan ni pakai air fryer. Jadi ada bahan-bahan di sini macam energi macam tenaga karbohidratnya. Jadi Ani, siapa sebenarnya yang membuat dan juga meluluskan? Kalau nutrition itu mula-mula diantar ke Jabatan Kesihatan dulu untuk mengira ia punya peratus ia punya nutrition itulah kandungannya. Selepas tu diantar ke Jabatan Pertanian untuk diorang mengirakan untuk per serving. Sebab tu ya dua ni orang connect lah. Macam mana dengan sijil halal? Sijil halal tu ikut proses lah. Macam ikut diorang macam yang ni produk mesti permit. Ia berbeza tu sijil sama permit. Kalau permit kira waktu ni RM50 masa waktu saya permohonan ni lah. Jadi prosesnya dalam waktu tu macam waktu mohon permit tu orang musim banyak orang mohon lah. Macam list satu panjang bah. Jadi ia memakan masa yang lama. Jadi permulaan bagi ke semua peniaga-peniaga je ya. Kalau dilihat juga packagingnya atau produknya memang cukup premium dengan harganya dan juga bayarannya. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga daripada perubahan packaging ataupun produk itu Puan. Adakah ada variasinya tersendiri dari awal hingga sekarang punya packaging? Kalau ikutkan variasinya dari awal-awal memang berubah lah. Macam dulu tu yang transparent, orang berperingkat-peringkat berubah. Yang masa ni yang terletas yang ansin lah, yang ada pada semua biasa ni. Yang masa ni yang di supermarket sudah ada lah, di pasaran. Bagaimana pula dengan bahan asasnya Puan? Adakah perlu dicari sendiri ataupun mungkin ada juga bantuan daripada pihak-pihak lain? Sebagai contoh mungkin ada pihak daripada jabatan sendiri mengongsikan syarikat ini boleh menghasilkan, jadi membantu syarikat-syarikat yang sama-sama naik jo ini juga. Kalau untuk permulaan, waktu saya mula berniaga, saya mohon bantuan dari pusat bangunan belia, iaitu macam orang grant lah. Jadi sebab sikit dari pusat bangunan belia itu membantu saya, macam saya boleh membeli peti ais yang kapasiti yang besar, dalam freezer yang saiz besar. Dari sana lah mereka membantu. Ini bermakna modal ya, memerlukan modal yang besar. Jadi selama 7 tahun, jadi berbekalkan modal yang telah pun ditetapkan. Jadi berapa tahun ianya modal itu berbalik jurang tani dan menerima keuntungan itu? Untuk permulaan saya membangunkan orang dapurnya, orang ia punya mesin, jumlah 30K sebenarnya, 30,000. Jadi dalam masa 2 tahun lebih saya memulangi duit tentulah. Untuk menyerang modal atau so semasa ni indah lagi lah. Indah lagi semasa ni mengira ngot keuntungan sajalah. Turun naik perniagaan Puan, kalau dilihat dalam masa 7 tahun ini ya, sudah tentunya kita ni ada semuanya mengalami di zamannya yang tersendiri. Jadi mungkin dapat dijelaskan Puan bagaimana turun naiknya perniagaan ini, sehingga kan mungkin pernahkah Puan terfikir untuk hentikan tersahaja perniagaan ini? Bagaimana? Sepanjang 7 tahun ini rasa putus asa tu memang ada lah. Pasal macam jualan itu orang indah mencukupi orang ketani kan. Jadi macam kalau aku berhentikan macam sayang kan, perjalanan itu separuh sudah wah. Betul. Jadi mau cari alternatif lain lah. Macam mungkin waktu macam contoh COVID kan. Waktu COVID itulah yang orang banyak orang ketani mesti idea yang selain daripada yang pandai ni, apa idea yang lain untuk menyerang masuk income masuk tu kan. Jadi saya waktu tu saya jual nasi bento lah. Untuk di order macam nasi bento tu macam RM2.5, macam ada ayam, ada sayur, sambal tu kan. Di nyerang open order. Dari sana tah nyerang
membantu orang menstabilkan ekonomi syarikat saya. Betul. Jadi dalam bidang perniagaan memang ada turun naiknya. Itulah antara asam garam lah. Yang paling penting adalah tidak ada rasa putus asa. Jadi tadi kami tanya apakah antara cabaran selepas COVID ataupun semasa COVID atau dalam perniagaan ayam pandan ini. Jadi tanya berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Baik, kita kembali lagi ya untuk meneruskan wawancara kita pada pagi ini. Dan kalau tadi kita mengetahui semasa pandemik COVID-19 memang banyak cabaran bagi peniaga telah menjadi satu usaha mereka yang terbantut. Jadi bila yang terbantu, jadi kita ni tu untuk orang memulihkan keadaan, semangat petani. Jadi kalau puan sendiri bagaimana meneruskan perjalanan perniagaan puan ketika itu? Kira ni selepas COVID ya. Selepas COVID untuk menstabilkan balik orang untuk pengantaran kedai, saya ada membuka catering juga. Untuk orang jadi mengcover macam contoh macam ayam pandan ni kalau di kedai ia punya pembayarannya lambat sikit. Jadi untuk supaya balance untuk bayar gaji pekerja, untuk bayar bil. Jadi saya buka hemat catering lah. Macam untuk meeting jabatan kerajaan, untuk majlis kahwin. Dari sana dah membantu ekonomi ko tu membangun balik, menstabilkan balik. Jadi anda boleh ada putus asa tu, Pak? Ingin mengetahui je puan, sejak bermulanya perniagaan ini, berapa orang pekerja ataupun mereka yang mengusahakan dan sehingga sekarang perkembangannya berapa orang? Mula-mula saya seorang saja. Kali masa ni yang ada dalam 5 orang. Sudah kerja semua lokal Brunei. Alhamdulillah. Mengusahakan setiap hari. Setiap hari. Jadi boleh ya dalam sehari berapa produk yang boleh dihasilkan? Kalau ikutkan kami kira bulan sebenarnya. Dalam bulan kami boleh produce kira membuat dalam 1,800 ke 3,000. Targetnya target. Pasal paket. Paket per paket. Kalau ada expo lagi tu ditambah lagi tu. Tambah lagi. Ditambah macam 1,000 kami target dalam expo tu mesti kami target 1,000 mesti jual. Macam contoh expo consumer fair, Mubarak Feast. So kalau ada expo tu memang bertambah lagi lah. Ditambah lagi. Perprosesannya tu. Dan kalau kalau tadi puan mengatakan berapa paket sampai 3,000, maksimum 3,000 yes. sebulan. Jadi berapa kilo isi ayam? Isi dalam ayam kami dalam sebulan tu dalam 600 kilo. 600 kilo isi ayam. Isi ayam untuk 3,000 paket. Baiklah. Bagaimana pula dengan penghasilan pembuatan makanan ini? Adakah kesemuanya digunakan kerja tangan sendiri ataupun juga dibantu oleh mesin-mesin untuk mungkin sebagai contoh menghancurkan ataupun membungkus dan sebagainya? Tu buaya hancur ke ni, Muhammad dah hancur ke? Contoh. Contoh. Tapi masa ni kami manually masih menggunakan tenaga pekerja lah. Masih buat tu dari nyerang manpower lah. Sekali menyediakan daun pandan. Bayangkan ya, kalau packaging sampai 3,000 maksimum untuk sebulan, berapa banyak daun pandan yang untuk mendapatkan daun pandan berkenaan di mana? Untuk mendapatkan daun pandan saya ada minta kerjasama dari Jabatan Pertanian juga. Jabatan Pertanian ada banyak menolong juga. Diorang yang mencari peladang-peladang yang ada menanam daun pandan. Jadi dari sana macam saya kontak, macam pertaniannya, ni ada syarikat tani ada daun pandan, kita boleh kontak. Mungkin
Ya, walaupun ia daun pandan, kalau saya punya syarikat kami punya standard, ia mestilah nyorang libar. Libar, betul. Kalau damit memang saya reject. Ada standardnya. Ya, ya. Okey, Ia ada bukan grade-nya. orang tadi bali-bali sajalah. Indah. Okey, Ia Asal dah murah saja. balik. Asal nyorang ada daun pandan balik, indah. Ikut grade-nya. Kalau saya damit memang reject. Aku 6 meter sudah peladang, saya betul. Kalau damit memang reject kau. Mesti libar kau saiznya antara 1,5 inci ke 2 inci kau. Even walaupun dah nyorang dah panjang sadang, aku yang saya utamakan libarnya tu lah. Jadi ini bermakna bantuan daripada Jabatan Pertanian sepenuhnya ataupun mereka cuma dapat membantu sahaja, memberikan menghubungi kepada syarikat-syarikat ini untuk bis kita berhubung samalah ya begitu, ataupun ada bantuan yang lebih mendalam lagi. Boleh lebih mendalam boleh lagi. So far yang masa ni yang mana macam supplier macam saya tahu apa masalah saya macam masalah ayam ke, masalah daun. Saya akan beritahu diorang macam pihak Jabatan Pertanian ko, aku kekurangan daun ko, mungkin kita ada kontak peladang-peladang, penternak ni kan. Diorang carikan untuk saya. Jadi diorang carikan okey nya ni dayangnya kami ada peladangan ni, ada peternak ni. Boleh dia yang runding lah hubungi diorang macam mana ikut macam kadang-kadang harga. Kalau diorang lain lagi kan, macam saya lain lagi kan, macam kira saya sama peladang sama peternak tu lah. Jadi untuk masa depan, apakah antara perancangan masa depan, adakah lagi produk-produk lain yang akan dikeluarkan? Untuk perancangan masa hadapan ada pelang. So masa ni kami ada mengeluarkan rempah sop sudah, rempah sop serbaguna. Yang mana yang masih nyorang kalau bis kita kami lihat ada TikTok ada cara-cara yang memasak juga. Sama untuk supaya kami mau kapasiti tampak tu lebih besar lagi lah. Sebab kapasiti yang masa ni tidak mencukupi sebenarnya. Jadi saya minta bantuan Jabatan Pertanian juga, minta carikan tampak lah yang sesuai dengan nyorang SOP nyorang ayam pandan ni dan apa. Dari sandalah masa ni yang masih dalam proses lah. Jadi saranan Puan sendiri dalam bidang perniagaan. Ya. Saranan saya bagi belia yang akan datang lah, macam sebelumnya janganlah putus asa. Satu, kedua kebanyakan sabarlah. Memang kalau dunia perniagaan memang banyak cabaran, orang banyak dugaan. Jadi yang penting hati tani itu orang sabar dan nyo tani jiwa kental lah. Jangan jiwa dalam jiwa kacau. Dalam hati ada taman. Mudah rapuh tak? Jadi yang penting diusahakanlah. Kalau bagi bis kita belia sana macam okey aku bisnes kau ni aku tu ada market, teruskan. Jangan patah semangat lah. Pasal kalau tani sudah ada semangat, semuanya ngalih. Semua ngalih, jadi ngalih Pak. Macam semua tani akan membuat. Nama ngalih, sudah ngalih. Kalau tani ada semangat, okey on. Dikarihi. Dikarihi tani itu. Dan alhamdulillah juga Puan ya, kita menambah sedikit ya, di mana daripada pengungsian Puan tadi banyak ataupun jabatan-jabatan di Kerajaan Kepedulian Maha Mulia Perdana Kesih Baginda Sultan juga cukup mudah ataupun dapat membantu kepada pihak Puan, sebagai contoh tadi Pusat Pembangunan Belia dan lagi Pusat Pertanian, juga bantuan daripada Pusat Kesihatan dan pensijilan halal dan juga seterusnya, apa lagi pertanian dan juga sebagainya mengenai dengan packaging dan sebegitu ya. Ini sebenarnya bukti kepada kita ni bahawa sebenarnya boleh untuk kita ni menjayakan usaha kita. Yang penting adalah untuk tadi jangan putus asa. Goyang. Perlunya jiwa kental. Jiwa kental. Puan, terima kasih untuk Puan ya, dan juga tahniah kami ucapkan dengan pengusaha dan juga perniagaan. Puan semoga sukses, terus maju, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.